Selamat datang ke kupasan kita kali ini. Hari ini, kita akan bedah surah ke-8 Al-Anfal. Tapi, kita akan ketepikan sekejap segala andaian sejarah yang biasa kita dengar. Sebaliknya, kita nak biarkan teks bahasa Arab itu sendiri yang membuktikan dan mendedahkan hukum universalnya tentang psikologi manusia dan cara kita urus konflik. Jom kita selami apa sebenarnya yang cuba disampaikan di sini. Okey, bayangkan kalau selama ni anda terfikir yang surah ni sekadar himpunan undang-undang tentang harta rampasan perang Badar, bersedialah untuk satu anjakan paradigma yang betul-betul besar. Bila kita kaji secara teliti, realitinya, ini adalah sebuah kerangka terperinci tentang macam mana manusia patut mengendalikan soal accountability, kebenaran dan cara nak bina sebuah masyarakat yang kukuh dari akar umbi. Jadi, macam mana kita nak mula faham semua ni? Kita akan merentas 6 fasa utama. Bermula dengan melangkaui harta rampasan perang, kemudian anatomi kesedaran sebenar, mekanisme konflik, bahaya perpecahan, keamanan sebagai asas, dan akhir sekali, order sosial baharu. Kita terus masuk ke bahagian pertama, melangkaui harta rampasan perang. Kita mula dengan membedah tajuk surah ni sendiri. Bila kita sebut Al-Anfal, automatik kita terus nampak harta rampasan kan? Tapi tunggu dulu. Kata akar dia, nun, fa, lam, sebenarnya lebih menekan kepada maksud lebihan, tambahan atau pemberian sukarela. Ini terus ubah cara kita pandang perkataan tu. Daripada benda yang dirampas secara paksa, ia sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang ekstra, yang mana ia terikat dengan satu sistem panduan yang suci. Bukan main ambil je. Dan benda ni sangat jelas dari ayat pertama lagi, teks ni serta-merta tarik fokus kita. Daripada kita sibuk fikir pasal kumpul harta secara fizikal, ia ubah fokus kepada keadaan dalaman jiwa manusia itu sendiri. Arahan utamanya adalah perbaiki hubungan sesama kita dan pegang kuat pada kesedaran dalaman atau takwa. Jadi, isunya sekarang bukan siapa dapat apa, tapi macam mana anda uruskan benda tu dengan penuh kesedaran. Kalau nak bukti yang lebih jelas, kita tengok peruntukan 1/5 ni. Daripada simpan untuk pahlawan, 1/5 daripada lebihan tu terus dihalakan secara spesifik kepada kaum kerabat, anak yatim, golongan miskin dan musafir. Nampak tak? Ini adalah satu sistem keadilan ekonomi, satu pengagihan semula untuk lindungi mereka yang susah. Ia bukannya trofi untuk ditayang oleh orang yang kuat. Masuk ke bahagian kedua, anatomi kesedaran sebenar. Siapa sebenarnya yang membentuk komuniti berkesedaran tinggi ni? Kalau kita amati ayat 2 hingga 4, kita akan dapat profil golongan mukminin, iaitu mereka yang benar-benar ada kepercayaan yang sedar. Menariknya di sini, profil mereka ni bukan sekadar label. Ia gabungan orientasi dalaman, macam hati yang bergetar kagum, dengan aliran tindakan yang jelas dari segi luaran, macam mendirikan solat dan mengagihkan rezeki. Ia menuntut tindakan yang nyata, bukan sekadar teori atas kertas. Dan di sinilah kedalaman psikologi teks ni menyerlah. Kata akar nun fa qaf atau infak, menekankan aliran. Kesedaran yang sebenar perlukan anda pastikan sumber tu sentiasa bergerak, beredar, mengalir kepada orang lain. Benda ni secara terus melawan sifat semula jadi manusia yang asyik nak kumpul dan simpan harta untuk diri sendiri. Seterusnya, bahagian ketiga, mekanisme konflik. Bila komuniti yang sedar ni terpaksa berdepan dengan musuh, macam mana agaknya dinamik konflik ni berfungsi? Ayat ni, sejujurnya, meruntuhkan terus ego manusia. Bila ia sebut bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar, ia menghapuskan sama sekali sikap sombong dalam peperangan. Ia tetapkan satu hakikat. Bila satu kumpulan yang rentan sejajar dengan kebenaran, hukum alam semesta ilahi itulah yang akan tentukan hasilnya. Manusia hanya berusaha, tapi kesan muktamadnya adalah dari pencipta. Sebaliknya pula, kita didedahkan dengan fungsi syaitan dalam konflik. Boleh dikatakan ia ibarat ejen provokator. Ia mainkan satu kitaran psikologi yang klise, tapi menjadi. Mula-mula, ia bentangkan ilusi kuasa yang sangat menggoda. Dia bisik, dah tak ada siapa boleh kalahkan korang. Tapi bila krisis sebenar melanda, fungsi ni tarik handbrake dan lari. Biarkan individu tu terkontang-kanting tanggung akibat seorang diri. Sekarang, bahagian keempat, bahaya perpecahan. Okey, konflik luar mungkin boleh diurus dengan hukum ilahi, tapi teks ni beri amaran keras pasal satu ancaman dari dalam yang jauh lebih berbisa. Amarannya tak berselindung langsung. Kata akar nun, zain, ain merujuk kepada pertelingkahan yang menarik sesuatu ke arah yang berbeza. Bila ada je sengketa dalaman, komuniti akan retak. Mereka akan hilang kekuatan dan momentum kolektif, atau apa yang dipanggil sebagai rih, bermaksud angin. Hilang angin ni bermakna runtuhlah pertahanan mereka. Malah,
Teks ni melabelkan kumpulan manusia dalam corak ni sebagai seburuk-buruk makhluk. Kenapa teruk sangat? Bukan sebab mereka jahil, tapi sebab hati dah tertutup. Mereka degil nak berfikir secara waras. Mereka terperangkap dalam satu kitaran yang toksik. Dah terima panduan, buat perjanjian, lepas tu langgar janji tu berulang kali. Ini memang penyakit kelalaian tahap kronik. Masuk pula bahagian kelima, keamanan sebagai asas. Lepas kita faham pasal konflik dan bahaya berpecah, kita akhirnya sampai ke arahan yang paling muktamad tentang peperangan. Di sinilah ramai orang sering tersilap tafsir. Arahan untuk mempersiapkan kekuatan sebenarnya adalah murni untuk pencegahan semata-mata, untuk menakutkan musuh dari mula buat kacau. Ia berfungsi ibarat perisai untuk lindungi golongan yang lemah dan elak konflik sebelum ia sempat bermula. Ingat, ia sama sekali bukan tiket untuk mulakan pencerobohan sesuka hati. Dan tengok pula arahan bila musuh tawar nak berdamai. Teks ni guna kata akar Jim Nun Ha yang bermaksud condong atau cenderung ke arah sesuatu. Tak ada masa nak main teka-teki atau cakap, tunggu sekejap lah, kita tengok dulu apa muslihat diorang. Teks ni bunuh terus rasa paranoid dengan arahkan supaya bila pihak lawan condong kepada damai, anda kena terus ikut berdamai. Macam mana kalau musuh tipu? Tawakal, kuasa ilahi dah jamin ia cukup untuk tangani sebarang muslihat. Pokok pangkalnya, keamanan mesti sentiasa jadi keutamaan nombor 1. Akhir sekali, bahagian ke-6, order sosial baharu. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke kemuncak kupasan ni. Macam mana sesebuah masyarakat tu patut dibina semula lepas krisis tamat? Teks ni buat perubahan yang sangat radikal. Ia ubah sepenuhnya asas kesetiaan kita. Ia tolak tepi kebanggaan melulu pada pertalian darah atau suku kaum. Sebagai ganti, ia perkenalkan konsep wilayah. Kesetiaan kini dipasakkan pada nilai kepercayaan yang sama, perjuangan bersama, perlindungan dan saling menyokong. Maksudnya, nilai anda bukan diukur melalui siapa bapa anda, tapi ke arah mana matlamat dan perjuangan anda bersama komuniti. Jadi, apa intipati utama di sini? Reformasi sosial di luar tu sebenarnya tak akan berjaya kalau reformasi dalaman jiwa kita tak digerakkan dulu. Realiti di sekeliling anda tak akan berubah langsung sampailah apa yang ada dalam diri anda sendiri yang diubah. Ini bukan sekadar ayat motivasi, ini undang-undang alam yang mutlak. Dari dulu lagi, ramai pengkritik sinis yang cuba perkecilkan teks ni. Mereka kata ini cuma dongeng orang purba yang ketinggalan zaman, malah dengan angkuhnya cakap mereka boleh je karang sesuatu yang lebih kurang sama tanpa masalah. Tapi persoalannya sekarang, bila kita dah selami sedalam-dalamnya semua tema ni, daripada soal ketahanan psikologi, resolusi konflik yang sangat adil, sehinggalah ke sistem ekonomi pengagihan semula, adakah ia betul-betul nampak macam sesuatu yang boleh ditiru dengan mudah? Memandangkan wujudnya struktur bahasa dan pemahaman sifat manusia yang sangat kompleks dan mendalam dalam karya ni, logik ke daya pemikiran seorang manusia biasa nak reka semua ni secara sendirian? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sentiasa sudi meluangkan masa bersama kupasan kita kali ini dan teruskan meneroka kebenaran.